Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat yang boleh dapat mengikuti siaran saya sekarang ini. InsyaAllah semoga berjalan dengan lancar. Sebab sekarang ni musim hujan, insyaAllah saya harap mungkin kita boleh bincang lagi. Karena saya nak cek ni jatuh. Kita boleh bincang lagi sebab sekarang ni tempat saya ni kelihatan nampak hujan dah mula turun, nak hujan dan guruh pun ada. Dan saya harap siapa sahaja yang boleh mengikuti ni tolong share lah. Dan insyaAllah kita ada beberapa orang tetamu akan mengikuti kita nanti. Yang tetamu-tetamu ini, mereka ni adalah dulu akan menceritakan dulu sebelum dia orang belajar coaching, selepas jadi coaching apa dia. Jadi pengalaman ni kita akan mendengar beberapa sharing daripada beberapa orang peserta yang dapat masuk. InsyaAllah saya harap line elok. Ya. Tadi saya punya line Zoom saya terputus. Tiba-tiba terputus. So saya have to restart balik. InsyaAllah saya harap mudah-mudahan kita punya cuaca lebih elok lagi. Dengan kena Allah kita boleh bincang dengan lebih lancar. Dan yang kedua, pada sahabat-sahabat yang dapat mengikuti percakapan saya sekarang ni, sudi kiranya beri sikit maklumat tentang keadaan anda di sana, hujan ataupun tidak. Suara saya dengar dengan suara atau gambar dapat mendengar dengan jelas ataupun tidak, sila maklumkan. Dan sekiranya ada apa-apa komen, ada soalan ataupun penambahan ataupun sharing, saya malu-malukan silalah. Boleh. Kita di sini ni is more of sharing. Tidak ada siapa lebih pandai antara satu yang lain. Masing-masing pandai dalam bidang masing-masing. Yang ketiga, saya ingin maklumkan bahawa kita ada 3 peringkat lah. Pertama, saya akan buat sikit ulasan perkara-perkara yang berbangkit berhubung dengan coaching, diikuti dengan sedikit pendedahan, apa pengalaman dan sebagainya. Yang kedua, kita akan cakap mengapa perlunya menyebabkan keadaan sekarang ni sedikit banyak orang kata. Okey, terima kasih Cik Ahmad Kamil kata audio dan video dapat dengan jelas. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Dan siapa yang dapat datang ni sila maklumkan. Ya, nampak gaya Puan Rosita Talib. Terima kasih. Dia kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Puan. Ini orang pakar hipnoterapis. Selamat datang. Sebelum maklum sikit tempat tuan, Puan, adakah cuaca elok? Adakah boleh dengar suara saya dengan jelas? Dan gambar boleh dengar dengan jelas atau tidak? Rosita dia tulis cuaca JB mendung tapi suara jelas. Alhamdulillah. Gambar pun nampak jelas juga ya Puan? Ya. InsyaAllah saya harap lebih ramai lagi akan datang dan saya harap ada lagi beberapa orang tetamu kita. Sekarang ni bersama kita adalah Cik Ahmad Kamil. Dia pun salah seorang tetamu dah sampai. Ada lagi 2-3 orang, harap dia orang pun boleh masuk. This is a hard sharing. Pengalaman bagaimana mereka lalui proses pembelajaran sampai terkini. Ya, kita akan berbincang, kita akan berinteraksi ikut suasana. Kalau sekiranya ada soal jawab dari peserta, lebih baik. Sebab ini yang kita memperjelaskan lagi pada orang yang kurang tahu, pada orang yang tak tahu, dan orang yang tahu lebih tahu. Kalau kita sharing. So terima kasih kepada Puan Rosita daripada Johor. Dan juga kita punya coach Muhammad Kamil yang ada bersama kita hari ini. Dapat meruangkan masa. Okey, ikut Puan Rosita kata gambar pun jelas. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Sekarang ni saya akan buat sikit orang kata pembuka kata berhubung dengan apa kita bincang. Itu berhubungan pengalaman, apa yang dia orang lalui semasa belajar, selepas dan sebagainya. Walaupun ini semua terletaklah pada penerangan penyampaian yang akan dibincang bersama oleh kita punya tetamu.
sedikit sebanyak tentang coaching ni, tuan-tuan. Saya nak sentuh satu perkara saja, iaitu saya terbaca dalam artikel ni, dulu saya dah sebut lah, terdapat orang kata apa, saya dah sebut 12 coaching issues, 12 coaching issue. Jadi yang siapa dapat ikut sekarang ni, mungkin saya memberi sikit orang kata panduan dan sikit keterangan, iaitu yang mana berhubung dengan salah satu isu, atau dia ada 11, saya ambil isu nombor 6. Saya ini saya cakap satu je. Iaitu dia kata coaching become an excuse for not dealing with a skill deficit. Yang kedua, coaching isn't training. Sebab tu kita nak buat training special class sejam 2 jam ni pada hari Sabtu ni, nak terang coaching bukan training. Coaching bukan mentoring. Coaching bukan terapi. Maksud dia kita kena faham. Sebab terapi ada keistimewaannya. Hipnoterapi ada keistimewaannya. Jadi kita jangan masuk ke bidang lain daripada coaching kalau kita buat coaching. Jadi kalau kita tak faham, susah. Dan coaching pula boleh pakai untuk terapis, untuk counselling, untuk hipnoterapis pun boleh pakai. Dan dia orang tahu. Sebab tu dia orang belajar bagaimana nak gunakan coaching di peringkat tertentu. Ini semua memerlukan ilmu. Jadi first kita kena tahu apa dia beza coaching, mentoring, training, teaching, consultancy, mentoring, terapis dan sebagainya. Bila terapis tu melibatkan benda yang hubung dengan terapis lah dan sebagainya. Dan berikutnya dia kata, if they don't have the skill, kalau kita tidak ada skill, kita tidak ada kompetensi dalam bidang tu, I need training. Jadi kalau kita tak ada skill, kita tak tahu lagi apa dia, kita tak ada skill jadi orang kata pakar menjadi guru, kita mana boleh coach? Kita kena pergi belajar dulu. Itu kata attitude, pergi belajar dulu. That means what I need is training. Kita memerlukan training dulu. Kalau jadi coach, you bukan belajar itu. You kena pergi belajar dulu. Jadi coach, dan saya boleh coach jadi a very good coach. Dah jadi, baru boleh coach. Baru kita train jadi a good coach. Jangan pula kita tak dilatih menjadi coach, kita train orang pula jadi coach. Confuse lah orang. Sebab kita man hour pun kita tak cukup. Kita nak cakap pun kita tak belum bersedia. Jadi sebab tu kita kena tahu bila, bagaimana dan siapa yang boleh buat coaching dan kepada siapa yang kita boleh melaksanakan tugas coaching. Alhamdulillah. Dan ini penerangan yang ringkas tapi padat, memberi makna. Kemudian kata, bila orang tu nak perlukan training, jangan bagi coaching. Kalau kita tidak ada latih sebenarnya, apa itu coaching, dan jadi kita bercampur aduk. Sebab tu kebanyakan orang kata buat coaching tak boleh cari makan. Allah kata dia yang cari rezeki. Allah yang bagi rezeki. Bukan kerana kita buat coaching. Kita jangan cakap sebab kita menghalang sesuatu kebaikan datang hasil. Masing-masingnya rezeki Allah yang berikan. Dan kalau orang tu memerlukan training, jangan bagi coaching. Kalau orang tu memerlukan coaching, jangan bagi training. Jadi kita tak berlatih, dalam training pun kita campur dengan coaching jadi berselaru. Keluar-keluar main dia dah buat coaching. Tapi tengok satu coaching pun tak buat. Perkataan saja digunakan. Jadi menurut kata di sini, kita bukan nak membezakan, nak memberi pahaman apa yang saya sebut. Dan kita tidak condemn mana-mana disiplin. Hipnoterapi ada dia punya keistimewaan. Terapi ada keistimewaannya. NLP ada keistimewaannya. Semua ada kebaikan. Jadi kita kena tahu. Jadi dan berikutnya dia kata, kalau seseorang tu memerlukan skill ataupun train behavior, dia kena pergilah training. Dia jadi trainer, pergi berlatih dulu, pergi belajar jadi trainer. Baru boleh buat training. Kemudian, if a skill deficit, I need training. Jadi dia kata, kalau saya tak pandai dalam skill bilang tu, saya pergi belajar dulu. Skill deficit, saya pergi belajar dulu. Orang kena latih saya dulu. Jadi seorang trainer dan sebagainya. Not coaching. Jadi coaching ni rupanya coach orang yang dah berkebolehan. Itu dia.
Kalau orang tu dia dah pegawai lah, dia nak jadi pegawai tu baik, bolehlah coach dia. Itu attitude. Ini kena latih betul-betul ni. Saya cakap ni latih. Sebab tu kita jangan ambil campur. Misalnya seorang tu kalau dia under therapist, dia main kat saya tak boleh coaching dia. Saya tak boleh. Dia under terapi. Dia kena pergi jumpa terapi. Dia kena selesai dengan terapi, baru saya boleh coach dia. See the trouble, kalau kita tidak tahu, kita pergi coach dia, then kita create problem. Dan kan kita tak tahu dia under terapi. Tapi itu syarat dia kena sihat dan sebagainya. Bukan coach, bukan orang terapi dia dealing dengan orang sakit dan sebagainya. Kita coach, kita tak boleh nak deal orang yang sakit. Dia sesuatu yang kita jelaskan di sini. Dia kata, I need coaching, not training. So dia kata, kalau berhubung dengan behavior, coaching, bukan training. Itu saya ambil yang nombor 6. Saya bagi 11 poin. Jadi benda ni lah akan saya timbulkan dalam sejam lebih pada 5 bulan 1 ni. Besok is the last day for registration. Because kalau banyak saya tak boleh nak coordinate. Banyak ni ya. Jadi ini satu penjelasan, saya ingat sikit banyak memberi keterangan pada sahabat-sahabat di sana. Saya tahu yang masuk ni pakar lebih dalam masing-masing. Sebab tu saya salute dan tabik pada tuan-tuan yang mengikut ni. Sebab tuan-tuan mengetahui, sebab tu tuan-tuan mempelajarinya. Walaupun tuan-tuan pakar dalam bidang terapi, pakar dalam hypnotherapy, you're good man. Because you appreciate the skill and knowledge of others. Itu yang kita nak. Sebab tu dia kata sharing and sharing. Jadi, cara tak langsung kita supplementary, complement and supplement to each other. Jadi, yang saya tunjuk ni tuan-tuan dan puan, boleh jelas. Sesimpel, tapi nak tahu tu lah kena dilatih. Jadi bila kita tengok, kita boleh tahu dia ni buat coaching ke, training ke, consultancy ke, dia buat terapi pun kita boleh tahu. Dan saya telah pun melatih banyak terapis yang PhD lah. Ya, terapis. Dan mereka professional terapis. Mereka belajar coaching. Dan they appreciate more. Itu kata kalau tuan-tuan dan perempuan dah belajar satu ilmu, Masya Allah. Tuhan bagi lagi tambah ilmu. Apa dengan mengetahui ilmu lain, meningkatkan lagi ilmu yang kita ada ni lebih ke satu tahap. Sebab tu kebanyakan guru-guru, mentor atau master menggalakkan kita pergi mencari belajar kepada orang tertentu. Bukan kita menghalang orang tu nak belajar. Nah, itu the best guru. Jadi sekarang ringkas ni saya rasa kalau tuan-tuan dah ada apa nak tanya lagi. Oh, saya nampak terima datang. Selamat datang Cikgu Hafni pun datang. Cikgu Hafni kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum kepada Cik Muhammad Kamil sama. Okey, Waalaikumsalam. Dan setuju lifelong learning. Yes, begitulah berlakunya lifelong learning. Bila kata lifelong learning ni, pembelajaran sampai kita mati. Sebab kalau kita tak belajar lah, zaman akan datang kita tak boleh survive because semua on the software. Kalau kita tak ubah cara teknik tu, macam zaman dinosaur lah. So kita kena mengikut perubahan tu. So Nyuk kata, bukan dengan arti kata kita duduk cukup lah. Tapi kalau kita nak survive, that's why kalau orang dah tak relax ni, dia relax, dia follow lah. Because benda yang kita nak buat ni, learn, unlearn and relearn ni kena selalu ada. Itu kata pembelajaran sepanjang hayat. Dan yang lain-lain lagi saya akan terang. Dan di samping tu juga kita ada tetamu Cik Ahmad Kamil. Nanti saya akan jemput Cik Ahmad Kamil. Jadi beberapa benda yang saya nak timbulkan di sini. Sedikit sekarang ni berhubung dengan ada sahabat kita ada tanya, Cikgu Hafni ni ada tanya saya. Kalau ikut dulu, orang kata mula-mula kita kena dapat data dulu. Okay? Lepas itu kita dapat information. Lepas information kita dapat knowledge. Alright. Jadi nak menjawab soalan yang Cikgu Hafni tanya belah hujung tu, saya jawab. Dan saya kata sekarang ni, sebelum data ada lagi, dia panggil noise. Itu ilmu dah tinggi dah, noise. Daripada noise baru dapat data. Daripada data baru dapat information. Daripada information baru dapat knowledge. Kalau dulu daripada knowledge terus wisdom. Tapi dia jumpa sekali lagi. Iaitu in between. Knowledge dan wisdom dia panggil insight. Pahaman kita insight. World view kita.
Nak makna dia kata epistemology, the way we see the world. Penamaan dua, tuan-tuan dan puan. Kalau lu 3, sekarang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dah. Jadi kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Yang dia kata noise ni, iaitu because kita human domain. Kita hanya mendengar berita, kadang-kadang kita tak tahu apa dia, confused dan sebagainya. Tetapi kalau kita berilmu, boleh interpretasikan noise tu apa dia, membantu kita satu peringkat sebelum kita dapat data. Bila kita dapat data tu, dengan cara teknik pertanyaan dan sebagainya, kita buat questionnaire dan sebagainya, kita dapat information. Daripada information, kita form knowledge. Tetapi sebelum nak pergi ke wisdom, kita sendiri kena be at a level of self-authoring, a level of being able to give meaning according to our own meaning, the way we uphold our culture and whatnot. So benda ni memerlukan pembelajaran. Jadi bila mai ke atas lagi, benda human domain ni boleh naik. Dan benda ni mesin tak boleh ganti, software tak boleh ganti. Sebab di peringkat data, di peringkat information dan peringkat knowledge tu, mesin boleh ambil dia. Itu dia kata machine domains. Area tu komputer boleh ambil alih. Daripada big data dengan kata machine language dan sebagainya, maklumat dapat. Habis tu dia buat regression apa semua. Dia pakai AI apa semua. Sebab tu saya nak terang sini, perlunya kita mengetahui sebab ini dikatakan the new knowledge management hierarchy. Yang saya sebut tadi, new knowledge, human knowledge hierarchy. It's new management. Dan saya bagi contoh. Kalau manusia kita berfikir menggunakan mesin, dia pakai AI, artificial intelligence. Jadi nak coach ni tuan-tuan dan puan, kita kena tahu juga. We have to learn, learn. Saya pun belajar tak habis lagi. Saya ni macam budak-budak, tak aktif. Cuma sharing dengan sahabat-sahabat yang berminat ni. Syabas kepada Cikgu Hafni bertanya soalan ni. Saya tahu benda ni heavy, tapi cikgu terpanggil untuk bertanya. Cikgu rasa perlunya mengetahui, tapi saya bagi rambang dulu. Nanti bila belajar khusus panjang ni, 5-6 hari yang saya buat ni, oh detail ni. Saya ingat tuan-tuan tidur pun tak boleh nak. Banyak sangat. Bukan banyak apa. Kita yang seronok ilmu ni tuan-tuan, oh lagi belajar, lagi seronok, lagi dahaga, nak ilmu lagi. Lepas tu kita kena istighfar. Kita kena usaha dalam bentuk tu. Yang kedua, bila kita buat communicating, kita buat perhubungan dan sebagainya. Mesin boleh ambil alih. Dia menggunakan natural language processing. Dia panggil NLP. And natural L language P processing. So dia menggunakan machine language. Sari, what's the time now? Sari, what's the time now? It's 10 o'clock. Kan kita pakai iPhone, mesin cakap. Sari, please call to my command, to my coach, Ahmad Kamil. Dia pun, alright, dia call. Mesin handle. Communication. Kalau sekiranya kita ada sensing, alright. Bila kita sensing ni, dia ada 4 area yang kita boleh sense. 1, contact. Kedua, identity. Dia boleh tahu you sebagainya, siapa yang Soma subsistem diri you, adakah you seronok, duka, cita sebenarnya. Mesin boleh detect. Apa yang dia pakai? Dia cipta sensor. Itu digunakan sensor. Sensor ni boleh detect signal kereta sekarang ni robot dah automatic. Bila nak hujan pop automatic, tak payah on. Bila gelap pop dia buka lampu. Honda Accord ada. Mercedes ada, semua ada. Itu sensor. Peringkat pergerakan, moving sana moving, tak payah, dia buat robot. Kan lah ni pergi restoran, robot boleh letak nasi dan sebagainya. Imaging, kita andaian, dia keluarkan 2 imaging, dia panggil mixed reality, iaitu bila guna imaging ni, satu virtual reality, satu lagi dia panggil artificial reality. Alright. Virtual reality dengan apa ni, macam orang kata AR dengan VR. Dan last sekali, how kita connect each other, 2 benda lah. IoT, Internet of Things, and blockchain. Blockchain pun salah satu sistem lagi. Jadi kesemua ni, apa yang disebut tadi ialah new technology. Macam mana human-like technology to take off. So dia gunakan teknologi ni, benda-benda yang boleh menggantikan alat-alat ni. Ini saya bagi secara rambang. Bayangkanlah kalau tuan-tuan belajar 5 hari tuan-tuan dan puan-puan. Coaching dah pergi satu peringkat yang mana kalau kita tak update, kita pun jadi obsolete. Macam mana kalau kita nak obsolete, macam mana nak coach orang pandai-pandai?
Tiap-tiap tahun keluar degree, beribu PhD dah keluar lah ni. Ni orang pandai-pandai ni tuan-tuan. Macam mana kita nak bersembang dengan mereka? Macam mana kita berkomunikasi? Dia bukan coaching lagi. Kalau begitu pun kita kena usaha. Learn, unlearn and relearn. Dan di sini juga, ikut Cikgu Hafni kata, benar betul berat, tetapi ini yang perlu dihadapi oleh pendidik kini dan akan datang. Ya, kalau ikut sekolah pun sekarang ni, mereka akan ubah satu teknik pembelajaran dan silibus yang mana guru-guru kena relearn balik teknik mendengar. Daripada noises tadi, daripada pembacaan ni, daripada pembacaan itu, apakah rumusan isu dia katakan. Itu yang kita, what is the main concept? What is the structure of the content being spoken by the client? Ini yang saya duk latih kepada coach-coach sekarang ni, because you are having people with knowledge based, knowledge workers. Sekarang ni kita berdepan dengan knowledge workers. Alright. Dan itu ada apa-apa penjelasan, pertanyaan lagi, saya minta lah Cikgu Hafni, Puan Rosita, dan walaupun siapa saja ni, tolong share lah apa saya cakap ni. Kalau you tak boleh dengar sekarang ni, nanti you boleh tengok recording balik. Dan bersama-sama kita ni ialah yang berbahagia Cik Ahmad Kamil, seorang coach, developmental coach juga. Dia saya minta Cik Ahmad Kamil penerang diri sikit, pengenalan diri pada sahabat kita semua ni, dan terang sikit latar belakang Cik Ahmad Kamil sebagai konsultan ke accountant ke apa dulu, banker dan sebagainya, supaya sahabat kita. Sila, saya menjemput tuan-tuan dan puan yang berbahagia, Coach Ahmad Kamil. Sila. Assalamualaikum, Coach Dr. Syakir. Waalaikumsalam. Rakan di dalam talian Facebook sebagainya. Sebenarnya ribut dan hujan dah mula kat sini. So saya punya internet connection doktor tahulah. Jadi kalau putuskan saya pun terpaksa lah. Sementara masih ada kesempatan yang diberi ni. Saya nak share lah. Kalau tajuk Dr. Syakir kata sebelum dan selepas saya mengenali dan mengamali coach lah. So secara background saya orang finance, kerja bank, memang orang logical thinker. Selain pada logik, kalau ia tak logik, saya tak terima. Sedangkan alam ni sendiri pun ada yang kita tak faham logik dia. Virus dan sebagainya sekarang kita tak faham. Dan kita pun macam-macam nak keluar pendapat kita dan sebagainya yang berasaskan pada ilmu dan pengetahuan yang sedikit saja kita ada, kita cuba nak membahaskan. Saya rasa kena fikir-fikir balik lah kalau nak komen kan. So being a financial guy, memang every cent count. Kalau kat bank kan, debit credit tu mesti balance, try balance dan sebagainya, profit orientation, balance sheet dan sebagainya tu semua kena tepat. Tak boleh tak tepat. No. So kalau jawapan dia 1 + 1 2, sedangkan reality 1 + 1 can be anything. Yang menetapkan 1 + 1 tu kita je. Sebab ilmu kita macam tu je. Ilmu belajar 1 + 1 is 2. Bila orang datang macam Dr. Syakir kata, no, kami sometimes 1 + 1 can become 3 or can be anything. Macam mana pula tak biol pula tak kita. Apa maksud dia? Ada sudut pandangan kita, di luar pandangan kita, kita cuba nak faham. Sedangkan kita tak dapat faham. Masa saya mula mengajar dengan Dr. Syakir, macam mana sempang, banyak sempang terlepas, memikirkan apa yang dia cakap tu tak masuk, tak boleh nak terima, cannot compute. Komputer tak boleh compute, kata. Because against my logic. Background saya logik lah. Kalau orang tu background dia flexible, logic and art sebagainya, okey lah, dia boleh lah masuk kiri, masuk kanan, dia akan cuba cari jawapan lah. Tapi being a logical person for 17 years, nak pecahkan tembok pemahaman kita tu, sebab kita semua mesti logik. Why? Kenapa tak boleh? Kenapa tak menjadikan boleh dan sebagainya. Banyak question and answers lah orang logik ni. So bila saya belajar, saya tamatkan perkhidmatan saya dan kewangan, saya mula nak jadi trainer lah. Nak share apa yang saya tahu. So saya masuklah HRDF dan sebagainya. Jadilah trainer. So bila saya train, saya rasa macam tak kesampaian apa yang saya nak train kat orang tu. Adakah orang tu nak apa yang saya nak train? Sedangkan orang tu mungkin tak nak. Katalah saya mengajar financial management. Mungkin dia bukan nak tahu sangat financial management, dia mungkin ada isu-isu lain. Tapi sebab dia datang kelas, saya pun dasar lah kan, mengajar lah kan. So dengan harapan dia faham, sedangkan dia tak faham. Jadi maksud tak tersampai. So saya rasa macam ada kekosongan. Mana nak cari? Cari adalah baca ICF lah, action coach apa semua, pergi jumpa action coach apa semua. Tapi dah jodoh, adalah orang kenal Dr. Syakir, bawa saya jumpa. Saya jumpa Dr. Syakir hari pertama tu. Kalau tuan-tuan nak rasa, tuan-tuan datang lah. Apa rasa kosong ni pemikiran tu?
blok demi blok menutup pemikiran kita yang logik tadi itu. Sebab kita tak pernah terdedah pada developmental coaching, pemikiran secara dialektik dan sebagainya. So bila saya dah ikut kursus dia macam-macam dan sebagainya, pun saya faham tak. So saya nak test. Kefahaman saya test anak saya. Orang logik, budak sains, budak farmasi, buat bisnes. So dia jumpa pada saya cakap macam mana buat bisnes tu. Dia tahu farmasi. But business is a different thing altogether. Ini yang cakap altogether lain tu. Yang farmasis tak boleh berniaga ke? Boleh, tapi you need kena revamp, kena overhaul thinking you yang logik tu. But business tak semestinya buka kedai, tiap-tiap hari orang masuk, orang bagi you duit RM2,000, tak. Ada tak ada sales. Bila barang dah tamat tempoh dan sebagainya, macam mana? Macam mana nak buat? Dengan staff lagi. Staff macam-macam gaya staff. Manusia ni kalau 1,000 orang kita jumpa, ada 1,000 orang perangai, 1,000 orang pemikiran, 1,000 orang perasaan emosi dia. Macam mana nak deal? Ini dia punya cabaran lah, challenge saya sendiri, anak saya sendiri. So saya nampak macam sekarang ni dia belum boleh lagi. Dia masih berat pada farmasi dia, pada sains dia, pada bisnes dia, nak majukan bisnes dia, nak buat lagi, buka lagi 2, 3 farmasi lagi. Dia tak nampak lagi jalan. So salah satu cara dia, saya tanya dia. Sebab coach akan tanya, dia takkan bagi jawapan. So you rasa apa yang patut buat? You ada science on one hand, business on one hand. Apa you patut buat? Dan you cuba fikir. Dia kata, mungkin dia perlu tahu pasal bisnes. So saya rasa kalau you rasa itu betul, apa yang you patut buat? To know more about business. Takkan nak pergi kerja, masuk universiti belajar bisnes. Tak. So apa dia punya hasilnya? Sekarang she's doing her MBA, Master in Business Administration, part-time. Dalam kesibukan dia dan sebagainya. Dengan orang sekarang dah boleh pergi umrah, dia terlibat dalam nak beri ubat dan sebagainya. Banyak dia terlibat dalam tu. Dia manage to squeeze. Di sini saya nampak dia punya macam, saya tak suruh dia buat apa. Saya suruh dia fikir apa dia patut buat. Itu dia punya intisari yang saya dapat daripada coaching yang saya try di sini. Ada lately saya jumpa satu lagi klien, saya tahu dia ada masalah, saya jumpa. Saya tak offer apa-apa, saya tanya apa masalah sebenarnya. Dia kata saya masalah sebab ni kewangan. Bisnes saya tak cukup modal. So saya cakap nak banyak modal, nak adakan modal macam mana? Nak kena buat pinjaman. Adakah itu satu cara saja? Dia blank. Dia dead stop. Yang dia tahu dia dah buka bisnes, jual burger, buka kedai, tak cukup modal. So bila dia dead stop, saya belum sambung lagi lah kan dia. Saya biar dia relax tu, tempo bertenang. Biar dia tenang berfikiran, tengok dia masih terbuka, dia akan cari balik. Sebab dia dah tahu, at least dia tahu saya boleh bantu dia. Saya cakap bisnes bukan macam itu. Bisnes buka gerai burger lain. Bisnes buka kedai burger lain. Biar dia faham tu dulu. Dan saya rasa dia merasa apa yang lain tu dia dapat rasa. Sebab saya nampak ini dalam kehidupan, mau tak mau, baik kita cikgu ke, hipnoterapis ke, siapa saja, lecturer ke, you cannot run away from coaching. Anak saya seorang lecturer. Saya ajak dia, coach your student, don't teach. Teach they can learn, they can read books, but coaching them to achieve what they should achieve is different. So always ask what they want. What are their issues? Don't tell them, saya dah ajar you macam-macam ni tak faham-faham lagi. Apa nak jadi ni, you semua tak boleh. It's no longer that way. Teacher ke lecturer no longer that way. Kena tanya dia, kena appreciate dia as a student. Saya suruh anak saya cakap, actually what is your issue? Actually I have no problem with studying. I have a problem with family. Family rupanya yang tak boleh membuat pelajar tu berdaya maju dan sebagainya. So bukan salah cikgu, bukan salah murid, salah ada entiti lain. Tapi dalam kes ni dia tak boleh nak jadi kaunselor pula kan. Nak jumpa mak bapak dia, tanya family problem, tapi at least dia dah tahu. So kalau budak tu tak boleh nak catch up, dia at least dia dah tahu dan try the very best untuk bagi dia semangat. Sekurang-kurangnya itu saja yang nampak. Sebab saya rasa tu dia dah coaching doktor, kita tak lari. As parent pun, anak saya, berapa lama saya coaching, tak lepas-lepas pun. As parent, ada anak-anak kita yang kurang nak berjaya dan sebagainya. Saya tu tanya, actually you nak apa? Kalau you nak berniaga, saya support you berniaga. Kalau you nak belajar, saya support you belajar.
Lepas tu you nak belajar apa. Semua kita tanya, you nak belajar apa, you nak buat apa, you nak berniaga apa. And as a parent and coach, saya coach lah. Step by step ini patut dia macam ni. Okay, kalau you nak buat macam ni, apa kata you buat macam ni dan sebagainya. Kita boleh selalu bagi auto suggestion. Tapi sebelum tu lah kita sebagai coach ni jangan ingat kita tahu semua perkara pun. Kita tanya soalan, kita jangan judgemental. Dia ni tak boleh buat ni kot. Ini boleh buat kot. Kita tak boleh judgemental. Itu satu sikap kita manusia yang payah ni. Kita selalu kita ada contohlah senang cakap ada MBA ke, ada PhD ke, I'm better than the rest of you. Harus diingat, saya selalu tanya anak saya, you MBA, yang pharmacist tadi dia ada MBA juga. You MBA pharmacist, you ada MBA business, you sedang buat MBA business. You kena ingat tu. There is always somebody better for you to look upon. Itu yang saya suruh coach dengan doktor, belum dapat lagi kesempatan doktor tengok insyaAllah lepas dia habis MBA ni dengan kedudukan baru dia untuk jadi group general manager, group CEO insyaAllah, dan saya akan pastikan macam tu. Saya ingin sharing macam tu ya doktor. Okay, terima kasih banyak kepada Coach Mat Kamil. Terima kasih. InsyaAllah mudah-mudahan anak Tuan Haji berjaya. Apa yang saya mendengar di sini tuan-tuan, ini kita berbincang pengalaman tentang coaching dan sebagainya. Bukan kita doing coaching now. Kita bincang, jangan tuan-tuan confuse. Apa yang disampaikan Cik Mat Kamil merupakan sorotan banyak, terdapat benda-benda yang kita boleh pick up sebagai satu strength, sebagai satu maklumat yang terpenting. Itu yang dikatakan kita keluarkan sebelum dapat data. Apa yang disampaikan oleh Cik Ahmad Kamil tadi, dia menceritakan pengalaman, terdapat 3 atau 4 pengalaman. Siapa dia sebelum dia buat coach, okay? Siapa yang dia bertemu. Kedua, dia mencerita bagaimana dia lalui proses pembelajaran sampai kadang-kadang dia buat kereta pun tersesat. Yang ketiga, dia cerita bagaimana dia cuba menggunakan teknik ni daripada diri dia tadi dan juga pada pertama sekali keluarga. Dia tunjuk teknik bercakap menyebabkan orang yang single minded nampak satu benda boleh tengok multiple area. Daripada dulu, kalau dia suruh anak dia pergi belajar, tentu anak dia tak mau. Dia dah ada degree, dia ada semua dah. Anak dia memilih buat MBA. Itu satu cara dia. Itu orang kata teknik cakap ni, kalau dapat teknik cakap ni bukan dalam suasana coaching pun, boleh digunakan. Itu gaya nak cakap dengan zaman yang orang, zaman lah banyak ilmu, banyak ni, orang yang pandai. Orang ada degree. Dan zaman sekarang ni, generation X, Y, Z ke apa ni, mereka dah tak macam dulu lagi dah. Mereka punya argument power, logical thinking mereka tinggi. Cik Ahmad Kamil membezakan kalau kita too much logical thinking. Logical tu mustahak, kena tahu. Tapi too much boleh membekukan pergerakan kita untuk berkembang. Jadi cara dia bercakap tu tadi dengan anak dia membuka, menyairkan logika tu. Menyebab dia pun cari jalan. Kalau tak ada jalan ni, misalnya dia kata orang dia burger. Dia kata saya tak ada duit, saya nak pinjam. Dia tanya satu soalan je. Selain pada pinjam, jalan mana boleh? Itu cara bercakap. That's how we think. We never say they are wrong. Kita tanya, ada jalan lain tak? Jadi cara tak nak fokus dia tu hanya tidak, kalau dia tak cakap tu pada hutang ya. Tak ada hutang, tak ada dalam niaga. Tak boleh dapat hutang, gagal lah kita. Tetapi cara dia tak ada jalan lain menyebabkan dia lari fokus dia kepada pinjam hutang. Oh, ada jalan lain lagi. Maka dia buka perspektif yang lebih luas. Dan yang akhir sekali, dia bercadang nak bawa anak dia to be coach. But he knows that he can't. But tunggu dia habis, dia ada masalah. Sebab dalam percakapan dia tadi menunjukkan proses, gradual proses mengenalkan diri kita siapa. Anak dia pun tahu. Sehingga sampai ke satu peringkat, pergi belajar MBA. Nak jadi group general manager. Soalannya, mengapa dia memilih sedemikian? Because keperluan itu dah sampai. Bila keperluan itu sampai, itu dia kata vertical development. Development yang bukan kerana keperluan mendadak, maka berlaku perubahan struktur cara dia berfikir. Apa yang disampaikan Cik Kamil tadi. Maka di sinilah developmental coaches boleh bantu dia. Sebab you must know where is this guy and where he wants to go. Jadi nak pergi ke situ tu, nak tahu dia ada kat mana tu, pun mesti dilatih. Feedback given ni kena belajar dan sebagainya. Syabas Cik Ahmad Kamil. Nanti kita akan detail lagi apa Cik Kamil hantar tulis tadi. Dan kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, sila tulis. Kita ada sini seorang lagi tetamu kita. Ya, iaitu Dr. Husaini. Tuan-tuan dan puan-puan. Dia ada PhD, tuan-tuan dan puan-puan. What the hell dia main belajar coaching lagi ni? Dia ada belajar NLP, semua dia belajar. Sekarang kita mendengar.
apa dia lalui sebelum, semasa dia belajar, selepas. Macam Cik Amir Kamil tadi cerita belajar sampai dia berapa, banyak perubahan yang berlaku. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Sebab tu kita kalau buat satu, kita kena tumpu baru dapat. Dah seleta semua tu semua, waktu kita habis belajar, kita dapat satu ilmu lain. Tapi dah lama dah kita habis belajar, kita guna ilmu yang kita belajar tadi, dapat ilmu lain lagi. Oh, banyak tuan-tuan. Bila dah belajar, banyak lagi kita tahu. Bila dah buat, banyak lagi yang tak tahu. Macam saya lah. Jadi kita minta, terima kasih Cik Ahmad Kamil. Saat lagi saya akan kupaskan lagi maklumat yang Cik Kamil sampai tadi itu cukup banyak di sini. Yang tersurat dan tersirat yang boleh memberi kebaikan kepada anda sedang melihat ni. Jadi tolong share lah. Saya tengok mungkin hujan tempat setengah tak dapat. Jadi tak lengah masa lagi, kita jemput lah. Kita punya sahabat juga seorang coach, iaitu coach Dr. Kursaini. Dia pakar dalam bisnes. Jadi kita jemput Dr. Kursaini, cerita sikit latar belakang you. Apa you buat sebelum ni dan sebagainya. Macam mana you boleh main belajar dengan saya sikit. Dan bagaimana during pembelajaran dan selepas pembelajaran dan sebagainya. Do some sharing. Because tajuk kita hari ini, sebaca itu yang ini, perkongsian pengalaman sebelum dan selepas mengetahui coaching. Dari orang berpengalaman dan praktis. Sila doktor. Now, I give to you the audience for you to present whatever you want to say. Sila doktor. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang Dr. Syakir dan juga Haji Kamil lah. First time kot jumpa Tuan Haji ni. Okay. Pengalaman coaching ni dia macam mana cakap ni? Kalau diikutkan saya pun tak tahu macam mana saya boleh terjebak dengan bidang coaching ni. Mungkin okey, dia macam nilah ceritanya sebab waktu saya berpeluang buat haji pada tahun 2017. Jadi I'm very eager untuk buat haji yang boleh kata almost kata orang tak buat lah, which is yang belakang tu lah, which is haji ifrad. And then apabila saya dah cuba dapatkan pandangan orang yang balik haji, majoriti cakap tak payahlah buat yang susah-susah tu, hak mudah ada, haji tamattu' ada. Jadi I'm thinking, pergi haji ni why should they think about susah senang kan? We should think about the best, which is the quality, because nak pergi tu once a while, bukan once a while, seumur hidup sekali. Itu pun kalau dapat peluang. And then dalam keadaan ramai yang menasihatkan macam tu, yang senang ada, buat apa hak susah, hak ni pun sah juga semua, dan menyebabkan saya cuba dan saya pula tak sempat berkursus, jadi saya pergi express punya kursus lah haji. Jadi dan disebabkan I'm very eager, struggle untuk nak dapat juga sebab haji ada 3 jenis, jadi saya cuba juga belajar. Dan diketemukan dengan orang yang buat haji ifrad ni. Jadi apabila jadi macam tu, orang yang buat haji ifrad, jawapan dia orang tu bagi saya sangat menarik. Dia orang cakap, orang kata susah sebab orang tak buat lagi. Orang kata saja susah. Sedangkan yang buat ni, memanglah kita akan stay lama dalam ihram, tapi just enjoy kat sana pun. Kita bukan nak kerja, bukan nak kena apa kan. Makan orang bagi, kerja pergi semayang, balik semayang, duduk masjid, baca Quran, itu saja. And then why should we think about something yang kita rasa susah kan? Tu apabila saya jumpa seorang demi seorang orang yang buat haji ifrad ni, dia orang menceritakan benda yang sama. Itu pattern yang saya nampak. Maksud dia, untuk menasihatkan orang buat haji ifrad ni adalah hanya orang yang dah lalui benda yang tu saja dia boleh advise. Kalau tanya orang yang tak buat, dia akan beranggapan macam tadi yang Haji Kamil sebut, judgement. Senang ada, buat apa yang susah? Jadi dia banyak judgement, dia memanglah kena stay nak hiram lama, takut banyak damak. Jadi banyak andaian, banyak judgement semua menyebabkan hampir-hampir kalau ikut saya ni tak betul-betul struggle, saya pun betul juga no. Orang yang balik haji ni cerita benda yang sama, majority pula tu. In fact saya kaji lebih kurang not even 10%, just 1% ke 2% dari jemaah Malaysia yang buat, which is very rare lah nak dapat yang ni kan. Dan alhamdulillah saya diberikan kekuatan untuk saya buat, dan hari-hari yang saya lalui adalah hari-hari yang sangat seronok lah sebab macam mana cakap satu, sebab duduk kat Mekah yang saya pergi haji dan keadaan tak pernah buat umrah, dan yang keduanya 24/7 duduk dalam ihram, which is macam mayat lah, pakai kain ihram, tak pakai wangi-wangi apa, satu benda yang sangat mahal yang kalau kat Malaysia of course lah takkan buat pun kat Malaysia, dan itu pengalaman yang mahal bagi saya dan saya lalui. Dan orang cakap hanya orang yang buat haji ifrad ni sebut
Saya tanya seronok ke buat? Saya tak tahu nak cerita macam mana seronok. Okey, kalau saya tanya pernah makan gula, pernah? Rasa gula tu macam mana? Orang tak ada nak cerita pasal gula, kita kena rasa lah gula tu manis, manis kan? Manis tu kita rasa gula, kita tahu manis. Sama juga. So orang pernah menceritakan saya macam tu, dah apa saya sendiri lalui, saya rasa. Dan apabila saya dah balik ke Malaysia, ramai yang cakap you kongsilah pengalaman macam mana semua kan, menyebabkan saya rasa macam okay, that's why lahirlah buku saya tu yang Haji Ifrat tu, yang tak susah pun tu. And then yang menariknya, yang saya nak belajar tentang coaching ni adalah untuk cuba mendalami ilmu macam mana orang macam tadilah buat assumption, buat prejudgment apa semua, supaya saya dapat membetulkan perception tentang yang tadilah. So daripada situ, apabila dah mula belajar sikit demi sikit, dia dah pun menimbulkan satu perasaan macam, rupanya bidang coaching ni satu bidang yang sedap lah. Dia macam mana, satu yang apabila kita dah terjun dalam tu, kita rasa manisnya lah. Sebab dia memerlukan high listening skill, high dari segi macam mana seorang coach tu dapat memahami apa yang dia disampaikan, dan daripada situ kita dapat bantu klien ataupun coach untuk naikkan dia punya current position ataupun prestasi semasa. Dan saya cuba apply dengan ilmu coaching yang saya dapat tu dengan dipanggil apa tu, bakal penyewa rumah sewa bilik sewa saya, yang mana waktu bersembang, tak, yalah of course lah, dalam call kan, dalam berbual dalam telefon, of course tak nampak muka, tapi ada setengah feedback yang saya dapat, diorang ni rasa macam sedap lah sembangan saya. Dia macam dapat fine tuning tu very very cepat. Dan so ada yang ramai cakap rasa macam baru jumpa, tapi secara sembang tu dah macam repo apa semua tu, dah macam setahun 2 tahun sedangkan dalam setengah jam sembang tu tak jumpa pun. Kalau kita berjumpa macam ni, nampak muka Dr. Syakir, Haji Kamil, mungkin lah make sense lah kan, sebab kita boleh nampak berdepan kan. Tapi kalau dalam by verbal saja pun, teleconversation pun, orang dah boleh feel, dah boleh rasa dengan soalan yang saya saya cuba apply teknik coaching tu. Jadi apa yang saya dapat feedback tu, dia macam sedap. Saya pun dapat apply ilmu yang saya belajar ni, macam itulah. Dan in fact kalau anak-anak saya pun tanya soalan, dia orang di sekolah rendah, dan saya terbawa-bawa lah teknik coaching kan dengan family kan. So kalau wife ke ataupun anak-anak pun tanya, saya yalah, kita used to be macam coach kan, jadi kalau dia orang tanya, kita akan tanya balik lah, bukanlah tanya macam soalan apa. Jadi apa pandangan kalau macam ni, sedangkan whereas kalau wife tanya apa, kita boleh jawab. Cuma disebabkan kita saja nak ni kan, nak make something that we have been used to it, dan menyebabkan sometimes dia rasa macam seronok lah. Dan anak-anak pun dah mula dapat skill, orang tak apa, mula-mula tu memang tough lah, agak frust lah, sebab tanya macam tak nak jawab kan. Biasa anak-anak kecil ni, dia nak spoon feed lah kan, nak disuap. Tapi once kita bagi jalan ke situ, lama dia akan inilah kan. Kat situ saya nampak improvement dari segi anak-anak sendiri pun, dia dah tahu lah. Kalau jumpa dengan abi dia, saya sendiri, kau tanya bukan tak jawab tau, dia bagi jalan kepada jawapan. Kat situ saya melatih lah kan. So saya rasa pengalaman saya belajar ni, dia macam tak rugi lah, ilmu yang mahal, sebab we interact with the people, and kita, yelah Ustaz, bukan orang ni, bukan robot kan, kita boleh tahu macam ni. Tapi melalui teknik coaching ataupun ilmu coaching ni, dia membantu. Macam tadi saya dengar Haji Ahmad Kamil ada sebut, lecturer, cikgu semua kena ada that skills. For me memang betul lah. Kalau tidak, kita akan jadi macam macam spoon feed punya teknik lah. Ni bagi kan, macam itulah. So cuba sikit daripada saya, Dr. Syakir. Terima kasih. Alhamdulillah. So kita dengar dua bentuk penyampaian pengalaman, mengikut fokus seseorang, mengikut keutamaan yang diberikan. Jadi Nunjuk kata dia ada common ground di sini. Rupanya kebanyakan orang sini ni yang belajar ni, mereka sedang mencari. Sebab tu kadang-kadang kita mencari, lepas tu kita dicari dan tercari-cari. Sebab tu kadang-kadang orang kata, you punya nak beritahu hebah you siapa. Orang tak kisah pun. Kadang-kadang
You tak ambil kisah. Tapi orang mencari you. Ada dua makna tu tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang disampaikan oleh Tuan Haji Ahmad Kamil dan juga Dr. Kusaini tadi menceritakan keadaan sebelum dan selepas. Apabila Dr. Kusaini mencerita dia bercakap melalui telefon dengan orang yang bakal menyewa tempat dia. Cara percakapan dia tadi menyebabkan orang yang bercakap dengan dia tu baru berkenalan tu rasa closer. Rasa senang diri. Rasa dihargai. Berasa sesuatu yang kata, macam kenal lama. Apa maknanya tuan-tuan? Ni nak bagi feedback. Apa maknanya bila orang cakap, macam mana, saya sembang doktor ni macam saya kenal lama dah doktor. Because berlakunya keselesaan. Kedua, cara dia cakap mungkin mengikut meaning making yang dipakai oleh penyewa tu. Bersamaan dengan pendapat dia. Cita rasanya. Sebab seseorang membuat sesuatu, dia kata berlaku perkataan yang keluar dari diri seseorang tu bertemu dengan dua unsur. Iaitu unsur pemikiran dan unsur pemasaran. Dia antara satu tu menyebabkan pemikiran dan perasaan terkeluarnya perkataan tuan-tuan dan puan-puan. Macam kita kenal lama tuan-tuan. Ini saya detailkan pendengaran. Ini kata dia rasa keselesaan. Bila ada keselesaan, dia pergi kepada perasaan. Bila pergi perasaan, bukan saja emotion. Kita panggil social emotional. Macam mana dia dengan orang dia bercakap. Dia tak rasa tak berasing, tak terasing dan sebagainya. Itu merupakan ilmu yang kita laksanakan unconscious. Tanpa kita sedari kita ada kebolehan tu. Yang kedua, Cik Ahmad Kamil menceritakan tentang anak dia. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau dulu orang latih di coaching ni, balik jangan coach isteri. Dan yang kedua, jangan coach suami. Yang ketiga, jangan coach anak sendiri. Susah. Betul lah? Bukannya senang. Kalau you boleh coach anak isteri sendiri, you hebatlah. Sebab antara pemikiran dengan perasaan tu kita tak boleh. Bila cakap banyak-banyak, anaknya hubungan kita perasaan anak terhadap pak tu tetap ada. Bapa pula cakap perasaan seorang bapa terhadap anak tu ada. Maka kita tak boleh menjalankan tugas seorang-seorang coach. Yang tu yang susahnya. Tetapi sekiranya kita ada ilmu, dilatih, dimentor, bertubi-tubi, insya-Allah bakal timbul kemanisan cara kita bercakap penuh dengan penghormatan dengan anak, isteri dan suami. Sebab tu bos kita pun kita tak boleh coach. Jangan dipikul dia pula. Sebab tu kalau anak ni kena belajar. Dan kedua-dua menceritakan sesuatu mencerminkan mengikut pengalaman masing-masing. Kedua-dua juga background yang sama. Ada juga dalam segi finance, account dan sebagainya. Kedua-dua juga bercakap dalam segi hubungan antara satu dengan lain. Kedua-dua juga cakap tentang family mereka. Betul tak? Cik Ahmad Kamil dengan family dia. Dr. Kusaini dengan family dia. Jadi kita tak boleh lari dengan tajuk-tajuk yang macam ni. Jadi kita tak boleh pilih tajuk bila cakap dengan orang tu. Sebab kita nak dengar dia punya apa dia punya fokus. Jadi apabila berlaku pertemuan pemikiran dua orang, bila bercakap tu pemikiran, timbul satu konsep. Kedua-dua ni cakap common ground konsep. How to communicate effectively. Tetapi bila ada ilmu coaching, dia cakap lebih dengan timbang rasa. Lebih dengan orang kata rasa tanggungjawab. Tak mau menimbulkan keraguan dan sebagainya. Maka nak mempower, nak beri self-authoring pada seorang tu, cara dia bercakap tu menggalakkan orang tu bebas bercakap dengan kita. Itu feedback yang saya dapat, pemberitahuan apa yang disampaikan oleh sahabat kita tadi. Itu yang kita kata saya terang tadi. Peringkat pertama sebelum dapat data tu kata noise. Daripada noise je ni lah kita dapat kumpulan lah. Kita tahu dah personality, persona seseorang tu. Jadi seorang coach yang terlatih tuan-tuan dan puan-puan, dia selalu bersangka baik pada orang depan dia. Kedua-dua ada bersangka baik. Bila ada bersangka baik, maka tidak berlaku orang kata sentimen, tidak berlaku judgemental dan sebagainya. So, jika sekiranya sahabat-sahabat kita ni ada apa-apa soalan daripada Cikgu Hafni, Puan Rosita, dan juga apa nama, tadi nampak macam Cikgu Jinggo, mungkin Cikgu Jinggo tak masuk lagi. Sila tanya di sini supaya Cikgu dapat jawapan sebenar daripada dia orang ni. Jadi kita balik pada bincangan kita tadi, berhubung yang kita cakap tadi, kalaulah Cik Ahmad Kamil tengok sekarang ni, apa Cik Kamil dan Dr. lalui selepas belajar coaching, apa yang baru sekarang you terjumpa?
Mungkin masa saya terang dalam kelas tu tak nampak sangat. Terlepas dah macam Cik Ahmad Kamil mungkin 5 tahun dah. Mungkin Dr. Kusaini dah lalui proses dengan saya dah berbulan-bulan, dah dekat setahun dah. Ada sesuatu yang terperasan. Ada sesuatu yang makna dia berbeza sebelum tu. Boleh kita buat some sharing sikit sebab ni ialah sesi sharing pengalaman sebelum dan selepas coaching. Sila antara Dr. Kusaini dan Cik Ahmad Kamil. Sila. Ya, saya mulakan. Sila. Yang ketara lah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita ingat kita ni coach. Kita be able to coach orang. Tapi sebenarnya, lately lah, yang lebih penting ialah kita macam mana? Kita macam mana? Kita bukan hari-hari di coach oleh Dr. Shakir, tapi kita macam mana? So pada saya ada macam muhasabah diri juga. Bila kita coach orang tu sebenarnya kita coach diri kita. Betul. Kita coach diri, kalau kita tak coach diri kita, jadi kita macam cikgu lah. Anak murid buat ni, anak murid buat tu. Cikgu ni main bola hari-hari, jadi macam tu. Itu saja. Cikgu duduk tidur. So developmental tu, bila cakap developmental coaching tu berlaku two ways. So sebagai seorang coach, developmental coach kena, ia kena sampai masa akan datang benda tu. Dan peranan kita sebenarnya lebih besar. We are not talking about ourselves. Betul doktor, we're talking about our family, kawan-kawan, siapa stakeholder sekeliling kita. Kita lebih concern untuk apa-apa yang dia perlukan. Kejayaan, kemajuan, kecemerlangan pendidikan, apa saja. Less about us, more about them. Itu yang saya dapat lah. Macam anak saya, lepas satu master. Apa saya tak tahu apa dia nak buat, saya buatlah, cakap kalau you rasa itu yang baik untuk you, untuk dalam kerjaya, you buat. Saya support dan belakang. Dia selalu bila balik aja, ayah ni macam mana. What do you think? How do you want to solve the problem? Staff yang macam ni, patut you buat. Dia pun cakap, patut boleh buat macam ni. Dia jawab. Sebenarnya saya mengajar dia untuk menjadi macam saya. Boleh problem solving. Boleh menghadapi apa-apa isu yang akan datang dalam perniagaan dia dan sebagainya. Itu yang saya rasa, saya pun kena tengok diri saya juga. Kena self, saya mengatakan muhasabah diri tadi itulah. Kena retrospektif. Tengok diri sendiri. Aku cakap orang pandai, aku macam mana. Diri macam tu. Tapi through this session macam ni, bagus alhamdulillah. Saya pun tak tahu doktor boleh cakap macam-macam untuk diri saya dan untuk Dr. Muhammad Kusaini dan sebagainya. Alhamdulillah lah. Saya pun dah lama tak bersesi dengan doktor ni. Banyak nak kena. Okey doktor, itu saja. InsyaAllah. Sila, kita sila doktor yang bahagia, Dr. Kusaini. Sila. Kalau Haji Kamil yang dah senior daripada saya, coach senior 5-6 tahun cakap macam tu, saya ni kena ukok balik ukok. Saya yang baru beberapa bulan ni kan. Okay, so pengalaman saya macam tadilah kan. Sebelum ni mungkin kita rasa kita bagus kita tahu ni, tapi the more we learn into this bidang as a coach, dia rasa macam banyak ilmu yang tak hanya kita dapat just melalui, kalau macam lain, macam saya buat PhD atau DBA, rasa macam pengalaman tu, yelah orang cakap susah lah kan, buat doctorate study apa semua kan, kena viva apa semua. Tapi kalau bandingkan dengan coaching itself, saya rasa lagi susah kot, sebab yang tu kita dah ada structure. Dia macam some sort lah, you follow the script, you follow this that basic requirement, and then you pass, you been accredited ataupun habis lah, complete lah the study. Tapi dalam coaching we cannot be like that. We have to be macam, because we cannot predict benda dia nak cakap mah. In fact, kalau klien tengah cakap pun kita tak boleh nak create the question. Okay. So itu something yang for me saya rasa macam it's quite tough, sebab kita nak cari something yang behind the scene, ataupun dia cakap tu di sebalik tabir kita kan ni without judgement, tapi kita cuba to understand the structure macam Dr. Shakir sebut tu kan. So apabila dah masuk mendalami bidang ni, saya rasa macam kita rasa keunikan rupanya sebab tu yang macam ada disebut kan, kalau tak ada apa-apa dia sengap, kalau ada kan dalam hadis Nabi apa disebut kan, jadi kalau tak ada apa sengap lah. Jadi dalam sekarang, so now
Macam saya sendiri pun kalau saya bercakap dengan, itulah pengalaman mungkin dengan kawan-kawan yang kita kenal, masa tu mungkin kita tak nampak lah perbezaan. Tapi orang yang baru kenal, macam saya kata sebut tu, the more dia bercerita, saya dah boleh cuba belajar, apply ilmu coaching tu untuk faham dia macam ni. Contoh, dia cakap, macam pagi tadi saya sembang dengan seorang tu, dia just SPM saja. Dia ada 6 beradik. Lepas tu dia cakap dia bersekolah dan dia tak sambung belajar. Saya tanya sebab apa tak sambung. Yelah, saya ada 6 adik, saya ada 5 adik. Lepas tu macam ni cerita. Saya tolong mak ayah saya daripada saya sekolah lagi, dan menyebabkan saya rasa seronok. Daripada zaman saya sekolah, waktu 3 tempat, mak saya dah tak bagi duit kat saya. Sebab saya tolong bekerja di sebelah kedai mak. Kedai mak bukan kedai makan kot, dia kata. Sebelah tu saya bekerja dan saya dapatlah upah berapa, dan mak daripada saya 3 tempat, mak tak bagi duit kat saya. Saya kata, wow, kalau saya compare lah, kalau saya bukan macam tu kot. Saya kata, oh ini you ada ciri-ciri anak soleh ni kan. Betul, saya cerita lah macam ni kan. Dan saya kata, oh kalau setuju kalau saya kata awak ni anak soleh. Dia pun tergamam lah, sebab tak pernah lah kan orang bagi penilaian. In fact, orang yang tak kenal tiba dalam masa half an hour kita dah boleh study tentang orang, profile semua kan. So itulah dia kata macam tapi cara kat situ saya boleh faham lah, kata dia rasa seronok nak bercakap, seronok nak bersembang semua tu saya kata. Dan dari satu segi apa yang dia cerita dari satu bab ke satu bab tu menyebabkan dia sendiri rasa macam ni lah. Saya as a coach, dia macam as a client, walaupun bukan intention nak buat coaching pun, tapi cara bercakap tu once saya apply, saya rasa sedap. Saya sendiri rasa sedap, dan stranger tu pun, orang yang tak kenal, dia pun rasa sedap. Kat situ lah yang saya rasa dia kata, oh, kalau saya cakap lagi banyak ni habis saya punya rahsia ni kan. So dia punya tu kan, dia pun dah boleh rasa. So, alhamdulillah lah benda tu something lah yang saya rasa apa yang berlaku lah, perubahan kepada diri saya lah yang saya boleh kongsi. Okay. Terima kasih doktor. Alhamdulillah. Jadi kedua-dua bercakap sesuatu yang saya terpanggil untuk menyatakan. Apabila kita berinteraksi dengan seseorang, sama ada during the coaching session ataupun teknik coaching, kita bercakap orang di luar dan semasa, itu dia kata interdevelopmental. Apabila bercakap seseorang tu, tiap-tiap seorang ada peringkat development diri dia. Peringkat development ni tak tertakluk kepada pendidikan, tidak tertakluk ilmu yang ada pada dia, tak tertakluk degree ke kelulusan ke tidak. Itu original structure cara dia tu. Sebab tu bila kita bincang berlaku interdevelopmental, iaitu kita berdiskus mengikut peringkat masing-masing. Yang kedua, iaitu dia bagi co-creating. Kedua-dua mencipta suatu realiti yang sebelumnya tak ada macam sebelum kita bincang ni. Suasana sekarang ni pun berlaku macam tu. Sekarang ni walaupun dia pada belajar dengan saya ni, apabila berinteraksi macam ni, perubahan terhadap diri mereka berlaku sebab dia orang cakap masing-masing mengikut peringkat developmental stage dia. Sama ada social emotional, daripada segi cognitive basis dan sebagainya. Tetapi maka di sini yang berlakunya orang kata pertembungan dua pendapat. Pertembungan kedua-dua yang membantu antara satu dengan lain mendapat ilmu tambahan dan sebagainya. Sebab pencerita yang disampaikan tadi menceritakan sesuatu yang telah dia dilalui, dia menggambarkan sekarang, walaupun banyak kali dah tahu dah, tapi bila dia menggambarkan sekarang, berbeza sebelum ni kalau dia menggambarkan. Sebab tertakluk pada suasana, keadaan dengan siapa dia berada. Sebab tu bila kita cakap dengan bos cara dia lain, cakap orang bawah cara dia lain. Bukan kata bila kita lakon. Itulah realitinya. Maka seorang coach, dia tahu keadaan tu. Kat mana yang dia perlu mendengar, kat mana patut dia tanya soalan. Sebab tu salah satu keistimewaan apa yang mereka sampai pada kita ni, mungkin tuan-tuan tanpa sedari, cara mereka bertanya tidak menyebab berlakunya gundah gulana kepada orang kepada dia bercakap. Itu seorang coach. Soalan dia tanya, kalau ikut American Association yang ni, dia kata, you shouldn't ask question that can cause harm pada orang kita cakap. Dan macam disebut oleh sahabat kita, memang Rasulullah ada keluar, kita nak cakap, kena cakap elok. Kau tak tahu, jangan duk cakap. Ilmu ni Rasulullah tunjuk banyak lah. Memang ada hadis padanya. Tak apa yang tu kita bagi bidang ustaz-ustaz sampaikan. Memang ada. Kalau tak tahu, diam. Jangan kita, kadang-kadang kita tanya soalan melebihi apa sepatut kita tahu. Menyusahkan kita balik. Betul tak? Maka menjadi seorang coach, benda tu insyaAllah
Dilatih supaya tidak berlaku. Okey. Terima kasih. Kita dah dengar kedua-dua orang cakap, kita masa ni mencemburui kita. Cepat. Tapi saya nak baca di sini, kita tengok pada di Facebook. Right? Sebelum kita sambung. Di Facebook apa komen. Sebelum tu saya ucapkan terima kasihlah kepada Cik Rosita, Cikgu Hafni. Tadi saya tengok apa ni, daripada Sarawak, Puan Anita Mahari, daripada Institut Aminuddin Baki, daripada Sarawak ya, Puan Anita. Dan juga seorang lagi kita punya kawan Tarmizi. Apa? Dah hilang lah. Mungkin saya kena buka ni pun saya nampak. Tidak, saya nampak Cik Tarmizi kalau saya hilang tadi. Dia masuk. Terima kasih kerana mengikuti percakapan kita ni. Dan ada soalan yang ditanya oleh Cikgu Hafni. Cikgu Hafni bertanya. Okey, cikgu tanya. Jadi sama-sama kita bincang, tengoklah. Bagaimana coaching boleh develop diri sebelum kita develop others? Satu. Apakah faktor utama sebelum kita masuk ke bidang coaching ini? Sila bagi sikit gambaran. Kalau pada panel-panel ni. Kita impromptu punya jawapan ni. Ikut pengalaman masing-masing. Iaitu bagaimana coaching boleh develop diri sebelum kita develop others. Sila antara kita punya panel. Lepas tu saya akan bagi pendapat. Sila. Okey, doktor, pada pandangan saya lah, bagaimana coaching boleh develop diri sebelum kita develop others. Itu macam saya kata tadi, muhasabah diri tadi. Betul. Sebab kita tak judgemental. Bila kita tak judgemental pada orang, kita macam mana pun takkan judgemental pada diri kita. Aku bagus, aku hebat, aku bijak, aku bistari dan sebagainya. Sebab kita tak judgemental. Baik, kita diajar supaya jangan judgemental pada apa orang cakap. Kalau dia cakap sesuatu negatif, kita cakap dia ni teruk ni, mesti daripada family background buruk kan. Itu judgemental. So kalau kita cakap macam tu, macam ni diri kita sendiri nak berubah. Sebab kita diajar jangan judgemental. Kita kena tahu kenapa dia cakap macam tu. Oh, pasal dia cakap tu. Struktur dia kita nak tengok. Dan kita mempelajari struktur dia, sebenarnya kita mempelajari struktur kita sendiri. Betul. Yang Dr. Syakir kata tadi, interdevelopmental coaching. Yang lain tu. Bukan kita nak mengajar orang. Dalam mengajar, kita belajar. Seolah-olah ada situ. In simple term, dalam kita mengajar, kita jadi pelajar juga. Kan pelajar, tukang mengajar ni adalah contoh. Guru tu ada contoh kepada murid. Sama itu. Jadi guru tu kena, secara automatik guru tu ada nilai tu. Dia ajar di college dan sebagainya, ada nilai-nilai membantu anak-anak murid dan sebagainya. So dalam coaching pun super. Kita dibantu supaya appreciate diri kita, apa kekuatan kita ada, kita tahu. Dan jangan jadi judgemental. Itu pandangan saya, doktor. Okey, terima kasih. Bagus, cantik. Apa-apa nak tambah lagi, doktor? Kursai ni. Pada saya pula, macam tadi cikgu Afni ke apa tadi. So mungkinlah, saya tak pastilah, tapi bagi saya yalah, sebelum masuk bidang belajar tentang coaching ni mungkin rasa macam boleh ke apa coach ni apa semua kan. Jadi along the way tu saya rasa macam mula-mula tu agak tough lah, sebab kita dilatih untuk mendengar dalam keadaan yalah mendengar. Tak, kita daripada kecil kita lah darjah 1, tingkatan 1, latihan, pemahaman, ujian lisan, macam-macam. Tapi sekarang nak kena belajar kemahiran mendengar, listening. Jadi apabila dah masuk bidang ni baru tahu, rupanya the more we learn, the more we don't know, ataupun the more ilmu tu dia lagi dalam, pendengaran tu dia lagi tajam. So benda-benda macam tu dia satu bagi saya yang agak mahal lah, yang orang tak dapat just by reading. So dia kena macam tajwid lah juga lah, kena bertalaqi. Kalau tulis macam lain, dia sebut macam lain. Samalah, dia tulisan kita baca, so boleh ditanya melalui listening skill, dilatih, semua tu dia lain maksud dia tu. So jadi saya rasa kalau ada nak belajar tu, saya rasa tak perlu ada kerisauan lah. Kalau dengan guru yang betul, dengan tambah luat dengan master coach apa semua tu, banyaklah skill yang akan dilatih from time to time. Jadi just enjoy the journey lah kan. Cuma syarat dia kena kalau jangan rasa macam Haji Amir kami sebut lah, maksud dia kena
kalau kita summary, kalau kita rasa macam kita nak summary, kita kena kosongkan gelas waktu belajar tu, be open lah. And then kalau ditegur, just enjoy lah. Dia study yang orang tu mungkinlah ilmu yang tak dapat dibelajar di peringkat serta-serta peringkat, ataupun contoh dia di dalam kampus apa semua. So ilmu ni ilmu yang for me agak mahal lah. Dan macam apa, apabila bertemu dengan coach-coach lain, jadi kita faham dia punya synchronize tu, kita boleh faham lah tentang macam mana teknik coach bertanya soalan apa semua tu. Itu bagi saya satu ilmu yang bukan mudah lah untuk didapati lah. Okay, so terima kasih Doktor. Okey, terima kasih. Pertama kali yang bertanya Cikgu Hafni. Okey, Cik Ahmad Kamil dengan Dr. Kusaini bercakap sesuatu yang orang kata praktikal, right? Dia bukan teoretikal saja, praktikal. Sebab tu apa yang ditanya oleh Cik Hafni tadi, bagaimana coaching boleh develop diri sebelum kita develop other. Bukankah kita ada satu sifat ingin tahu, curiosity. Semula jadi. Sifat tu mesti ada bila jadi seorang coach. Curiosity, sebab tu timbul soalan. Bertanya untuk kebaikan, bukan yang negatif kita tanya. Salah satu dia yang ada kat kita tu curiosity. Macam mana nak bentuk curiosity tu jadi satu strength, supaya salah satu skill yang coach mesti ada curiosity. Yang kedua, coach kena belajar berdiam diri apabila klien bercakap. Yang tu paling susah. Sedangkan orang yang berdiam diri, kalau tak dilatih, dia duk fikir soalan macam mana nak tanya lagi. Bila dia fikir macam tu, dia tak dengar apa orang tu cakap. Dia fikir apa dalam kepala dia. So, that means you never listen to the client. Betul ya Dr. Kusaini dengan Tuan Haji? Itu yang perlu dilatih. Jadi pertama sekali, kita berlatih macam mana. Macam mana yang Dr. Syakir kata, pendengar ni. Kadang-kadang waktu dia tu duk cakap dalam soalan, kita duk fikir, soalan nak jawab macam mana. Kita dapat jawapan daripada soalan tu, kita buat daripada jawapan dalam kepala kita buat soalan. Itu kata leading question tu. Tak boleh. Betul? Salah satu yang menunjuk kata macam Cikgu Hafni tanya ni, bagus, tanya. Itu menunjuk kata cikgu ada sifat curiosity. Curiosity itulah adalah salah satu ilmu yang dilatih untuk seorang coach bertanya. Bukan bagi jawapan, bertanya. Your function is to ask him to find the answer. Kalau kita tidak ada curiosity, macam mana kita nak cerita soalan? Sebab tu apa yang ditimbulkan oleh Cik Ahmad Kamil dan Dr. Kusaini tadi, merambangkan sesuatu tu, perlu dengar. Cik Kusaini ada tanya, macam mana nak dengar waktu kita bercakap. Dan di sini, yang disebut oleh Kusaini, Cikgu Hafni ni, apakah faktor utama sebelum kita masuk ke bidang coaching ini? Faktor pertama, minat. Iaitu curiosity yang kita. Yang kedua, yang bantu kita ni, macam mana kita boleh duduk seadanya, relax waktu coaching. Yang tu yang susah. Kadang-kadang coach lebih teruk pada klien, duk fikir macam-macam dalam kepala. We are not supposed to think how to find the answer. We are supposed to think, this guy is good. Benda yang baik pada dia tak nampak, maka kita tanya soalan yang boleh mengeluarkan kebaikan diri dia. Yang tu kena dilatih. Arif baca buku ya, tak boleh pergi tuan-tuan. Dah jadi coach dah, nak baca buku pun tak apa lah. Sebab tu bila kita belajar Quran, kita kena ada guru. Sebut makhraj, letak lidah. Dia suruh dengar dulu, tengok dulu. Sebab tu observation. Masa kita baca Quran, sebut makhraj, huruf, macam-macam huruf kita kena sebut dengan betul. Baru kita boleh dapat pandai sikit. Sebab tu orang belajar Quran malam pertama sekali, dia tak bagi dengar tape. Belajar dengan Tok Guru. Lepas tu dah pandai, baru dengar tape recorder. Sebab tape recorder dia tak ajar letak lidah dan sebagainya. Dia dengar bunyi je. Tapi huruf tu tak hidup. Begitu juga coaching, dia menggalakkan seorang mengetahui sesuatu. Yang ni, adakah Cikgu Hafni ada tulis, dan saya tertarik yang doktor katakan sebelum ni, mendengar sambil membuat kerja. Ini yang Dr. Kusaini dengan ni cerita tadi. How to listen to them. Masa kita bekerja sebagai seorang coach, to listen to them. Tapi kalau kita dilatih, sambil kita buat kerja ni, kita boleh dengar orang tu cakap. Maksudnya dengan pendengaran saja. Yang tu kena dilatih. Jadi nak cerita soalan yang ditanya oleh Dr. Cik Hafni ni cara tanya ni dah nak jadi coach ni. Sampai dia duduk gitu dia boleh dengar. Maksud dia mendengar seadanya. Maksud dia kita mendengar apa yang disebut bukan dalam kepala kita. Itu yang saya nak latih. So kalau kita dengar, kita tahu dah ini dia cakap, aku pun dah tahu dah. That means we don't listen to him.
Bila dia kata, cikgu aku dah banyak kali cerita dah. That means we don't listen to them. We still listen what is in our head. Itu maksud saya. Itu ringkas lah. Sebab dalam keadaan macam ni, semua kena ikuti latihan. Jadi saya ucapkan syabas, terima kasih. Ini kita dah cakap sejam lebih lah. Melainkan kalau ada soalan baru kita teruskan lagi. Kalau tidak soalan, nanti kita akan buat wrap up. Terima kasihlah yang datang ni. Ada apa-apa soalan lagi Cik Hafni kalau nak tahu? Oh, wonderful. Terima kasih kepada panel yang hebat atas pencerahan. Okey. Kalau apa soalan, tanya lagi. Kalau dah habis ni, dia orang akan jawab di sini. Alright? Dan apa yang tertarik saya dalam suasana macam ni, bila kita ada keadaan ini, kita boleh sembang, tidak ada prasangka. Tidak ada perasaan nak menunjuk dan sebagainya. Saya pun kadang-kadang saya mendengar. Sebab coach yang belajar, waktu coaching tu, coach adalah seorang pembelajar. Sebab salah satu coach bila nak coach tu dia faham. InsyaAllah dia ni boleh. Kedua, dia ni hebat. Ketiga, dia ni pandai. Jadi nak dengar pandai dia tu yang susah. How to listen to dia punya intelligence. Kita tak tahu. Yang tu kena belajar. Banyak peringkat. Dan peringkat yang saya mengajar orang ni ada 5 peringkat pendengaran. These people know it. But yang ni kena dilatih. Kalau tidak, dia sekadar kita sembang sahaja. Jadi kita nak tamat dah. Okey, kita minta Tuan Haji Muhammad Kamil buat wrap up sebagai penutup hasil yang perbincangan ringkas kita ni. Alhamdulillah Tuhan bagi line kedua-dua tempat ni elok. Dan saya tak ada soalan daripada kita punya Puan Anita Mahari daripada Sarawak. Kalau ada sila catat kat sini. So Tuan Haji Muhammad Kamil, do saya wrap up sikit. Apa saya boleh, terima kasih doktor, apa saya boleh rumuskan hari ini ialah listening tadi. Sebab kita listening, kita bukan listen. Hearing but not listening. Hearing but not listening. Nak cakap Melayu dia apa? Saya tak dengar. Dengar tapi tak dengar. Payah sikit. Tapi yang penting dia jelas. Hearing but not listening. Itu yang doktor cakap tadi. Bila kita tak listen, itu yang kita hear noise saja. Noises saja. Sebab kita kena listen for the data tadi tu. Apa struktur dia cakap ni? Apa sahaja dia cakap macam ni? Kenapa dia cakap dalam konteks apa? Baru kita akan dapat peluang untuk tanya the next question supaya kita akan dapat pergi merumuskan pada jawapan yang diperlukan oleh coaching. So saya punya pegangan rumus hari ini ialah hearing but not listening. Itu ya doktor. Terima kasih Tuan Haji. Sila Dr. Kursani. Kalau saya pula, saya nampak dia punya key dia adalah coachee should be coachable. So kalau coachee itu tak coachable, dia ibarat macam tarik tarik kuda ke tasik ataupun ayak. Kita tarik, kita ni nak bagi benefit, kita nak macam-macam lah nak bagi itu ini semua. Tapi kalau tak mau, memang tak boleh. So dia kena kuda tu ajak kita lapak, dia ajak coach bantu. So coach akan okey jom, dia akan bagilah kat mana ada tasik minum. So itu prasyarat klien ataupun coachee lah. So sebab kalau tidak dia banyak membezakan quality klien lah. Dia tak akan jadi sesi coaching, dia akan jadi mentoring, dia akan jadi consultancy macam-macam lain lah. So itu yang saya dapat simpulkan. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada kedua panel. Di sini saya baca sikit yang ditulis oleh Cikgu Hafni. Cikgu Hafni ni dan juga dengan Puan Rosita tadi ni, mereka ni ialah seorang profession juga. Bidang mereka ialah dalam bidang hipnoterapi dan terapis. Tahniah. Sebab bila kita dalam bidang ni cukup interesting, kita belajar antara satu dengan lain. Ya. Memang itu keindahannya bila kita belajar. Apa yang disebut oleh Cik Hafni sini, Dr. Cikgu Hasmi kata, mendengar tetapi tak menghayatinya. Mungkin begitu agaknya. Mendengar tetapi tak menghayatinya. Tunjuk kata, kita kalau apa yang dicakap ni ada dua benar. Satu mendengar dan menghayatinya. Jadi bagi saya pula, saya nak faham apa yang dimaksudkan menghayatinya. Kalau saya faham menghayatinya, saya tahu perbezaan dia dengan mendengar. Tapi yang Cik Ahmad Kamil dan kedua-dua panel kita sebut tadi, Cik Ahmad Kamil cerita tentang pendengaran, sedangkan Dr. Kursani menceritakan tentang coachable. Kedua-dua tepat. Coachable, kesediaan orang yang datang di kita untuk di-coach. Dia reda nak mendengar seadanya dengan open mind. Dan coach pula pun dengan keadaan terbuka, reda pun nak coach dia. Both on them are coachable.
Dan kedua-dua meletakkan pendengaran seadanya mengikut keperluan yang dilatih sebagai seorang coach. Jadi bila dimasukkan cikgu kata menghayatinya itu peringkat tinggi dah. Sebab menghayatinya mengikut makna yang disampaikan oleh orang depan kita, bukan makna coach, tapi makna orang tu. Dia menghayati, boleh memahami. Menunjuk kata you listen with, bukan listen to. Dia mendengar bersama. Kalau dia cerita dia tengok ke garden, kita cakap pun sama-sama tengok garden. Kita cerita sama. Tapi sekarang ni dia cerita pasal garden, kita cerita pasal tepi laut. Tak sama. Kita tak menghayati. Maka salah satu pendengaran, how to listen with. Macam mana kita nak dengar, macam mana yang dia faham. Yang kedua, macam mana to listen to. Apa yang diperlukan. Yang ni banyak lagi pendengaran saya latih. Ini dah mendalam dah, mencukupi. Jadi kepada yang baru masuk, saya ucapkan syabas, sila share dengan kawan-kawan, dengar balik recording ni. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, besok will be the last day pendaftaran. Sesiapa yang ingin mengikuti coaching training sejam pada 5 hari bulan, iaitu hari Sabtu. Besok Jumaat the last day for registration. Jadi bila hari Sabtu tu saya tak perlu dah nak get involved with the registration. Kita prefer. Dan sama-sama kita pun akan juga ada tetamu yang akan sharing macam ni. Sharing pengalaman juga, tapi pendekatan yang berbeza. Mungkin Tuan Haji Muhammad Kamil dan Dr. Kusaini pun ada, tapi dalam sudut yang berbeza. Dan di samping itu juga pendaftaran untuk dapat coaching certification telah pun dibuka. Dan terdapat beberapa orang telah pun daftar. Ini yang certification. Itu lain pula, very tedious. Certification ni tanyalah dua-dua orang peserta kita ni. Dr. Kusaini kata tadi, lebih teruk apa yang dia lalui. Dia kata. Dan begitu juga Dr. Kamil. Tuan Haji Kamil sampai sesat jalan, balik pun hilang. Sesat jalan, fikir lebih. Rupanya nak berfikir pun kena belajar. Tak dilatih pun jadi fikir tak betul. Jadi tu salah satu dia, kita kena jaga fikiran kita. Fikiran kita kena sihat. Yang ni nak bantu orang jadi sihat. Sebab kadang-kadang the way we think menyebabkan kita sakit juga. Terkadang-kadang. Jadi ini orang pakai hipnoterapi tentu lebih tahu pada saya. Itu bidang dia orang. Yang ketiga, kalau ada apa soalan sila tulis. Kalau ada tanya, tanya. Kalau nak tahu satu PM kepada saya, hantar kepada personal message dan sebagainya. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih yang mengikuti siaran langsung saya ni. Alhamdulillah dengan kehendak Allah dua-dua line daripada Dr. Kusaini daripada Pulau Pinang. Cik Ahmad Kamil, Tuan Haji Ahmad Kamil ni daripada Kuala Lumpur. Jadi cuaca nampak elok. Tadi pun saya risau macam nak terputus. Alhamdulillah kita cakap dah sejam setengah lebih dah saya ingat. Jadi saya ucapkan, ni Puan Rosita, thank you, dan panel very interesting, coach who is coachable with listening. So terima kasih kepada Puan Rosita, please share to your friend this benda-benda ni semua very helpful. Terima kasih kerana soalan yang ditanya oleh dan statement yang tulis Puan Rosita dan Cikgu Hafni banyak-banyak membantu menyebabkan suasana perbincangan kita begitu orang kata fokus dan very interesting. New thing that you are beginning to get, new thing trying to emerge, itu kata emergent skill ataupun emergent capability. Hasil perbincangan ini terkeluarnya sesuatu tertentu. Yang kedua dia panggil capability, tetapi dia panggil kompetensi punya, mengikut keadaan semasa. Tapi yang kita lakukan ini menyebabkan tuan-tuan dan puan berasa lebih minat. Jadi jangan lupa, hari Sabtu ini kita start pukul 8, kita habis pukul 9 lebih begitulah. Tengok suasana bagaimana. Saya dapati ramai ni, banyak kan yang berminat ni ialah wanita. Banyak yang mengikuti. Saya ingatkan syabas dan ucapkan terima kasih yang mana berminat, yang telah pun mendaftar. InsyaAllah saya akan hantar link untuk masuk ke Zoom. Saya akan hantar link untuk Zoom dan minta sharekan. Dan tempat saya dah mula hujan dah. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada panel kita, Tuan Haji Muhammad Kamil dan juga Dr. Kusaini yang sudi ruang masa berbincang, bersembang dengan kita dan juga interaksi dengan hebat ni. Peserta-peserta kita ni hebat sebab dia orang kepala dia banyak idea dan sebagainya, menyebabkan kita pun terpanggil nak tahu siapakah mereka. Jadi kita ucapkan selamat datang. InsyaAllah daftarlah menjadi salah seorang peserta khusus kami nanti. Mohon maaf silap cakap, laju cakap sebagainya, itulah kelemahan saya. Kebenaran semua daripada Allah SWT. Saya bagi pihak dua panel ini mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan mengikuti esok pula. InsyaAllah besok waktu yang sama. Tajuk yang berbeza.
Dan saya dapat feedback ada 2-3 orang nak masuk. Sekarang ni tak boleh masuk. Saya ingat dah tak boleh dah. Seorang lagi, orang yang lama. Lama sangat dah. The first batch. Dekat 12 tahun yang dulu. Dia nak masuk. Tapi tak sempat. Dia pun boleh buat some sharing. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Tolong sharekanlah. Setakat ini saja kita akan monti. Terima kasih kepada dua-dua panel kita ni yang sudi meruangkan masa. Walaupun kita tahu tempat kita ni kadang-kadang kita tak tentu. Kadang-kadang line ni saya pun tadi tengah saya dah bersedia, line saya terputus. Jadi saya nak tengok ni, saya nak end pun tak boleh ni. Jadi saya ucapkan terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.